Pakcik Makcik Oto Arung, Jufazli Syekh Ahmad menang besar dalam perbicaraan mahkamah yang cukup panas. Akhirnya masin mulut Jufazli sangat-sangat tergempar, sangat-sangat mengejutkan. Seorang anak muda yang tak ada pangkat lawan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri, tak ada kabel ni budak, tiba-tiba diisytiharkan menang oleh Hakim dan Mahkamah Kuala Lumpur sebentar tadi. Saya cukup terharu. Saya menangis dalam keadaan rasa gembira, rasa bersyukur. Saya secara peribadi tidak menjangkakan saya boleh menang lawan VVIP dalam Mahkamah Malaysia. Saya terus terang. Tetapi kun fayakun atas izin kuasa Allah yang maha hebat lagi maha kuasa. Oh, tidak dapat saya gambarkan rasa terkejut sebentar tadi. Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur memutuskan saya tidak bersalah, saya bebas, saya menang kerana pihak pendakwaan gagal membuktikan semua kesalahan jenayah saya dalam isu melawan Ismail Sabri, bekas Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahukah anda semua, Pakcik Makcik Oto Arung, kenapa saya boleh menang lagi kes mahkamah besar ini? Mari saya bocorkan rahsia, mari saya bocorkan maklumat sulit. Saya harap Datuk Seri Ismail Sabri memberi kenyataan terbuka atas kekalahan ini. Kita perlu profesional dan kita perlu bercakap tentang undang-undang kerana Perdana Menteri ke-9 adalah graduan dalam bidang undang-undang. Maka saya sebagai graduan master dalam bidang ilmu sains politik, saya cukup bangga saya menang akhirnya melawan Perdana Menteri ke-9 Malaysia yang melawan saya, yang menangkap saya, yang mengkambing hitamkan saya dalam kes jenayah bermotifkan politik yang tidak ada bukti. Untuk maklumat Pakcik Makcik Oto Arung, saya menang lawan Ismail Sabri, lawan kerajaan pintu belakang yang sudah tumbang PRU 15 dalam mahkamah, adalah kerana saya tidak pernah menghina Perdana Menteri ke-9 Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bukti video yang ditunjukkan dalam mahkamah tidak ada kaitan dengan Ismail Sabri Yaakob selaku bekas Perdana Menteri ke-9. Saya tak pernah sebut nama Ismail Sabri. Saya tidak pernah maki hamun Ismail Sabri. Saya tidak pernah mencaci maki atau menghina Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Sebab itu, ini antara hujah peguam-peguam hebat saya yang tidak dapat dijawab oleh peguam-peguam Ismail Sabri sepanjang 1 tahun perbicaraan mahkamah. Oleh itu, video yang dipaparkan dalam mahkamah dijadikan bukti palsu oleh pasukan peguam-peguam Ismail Sabri. Dan ini adalah satu taktik kotor dalam perbicaraan mahkamah yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh bekas Perdana Menteri dan pasukan peguam-peguamnya. Kedua, kenapa Ismail Sabri boleh kalah dengan budak kecil ni yang bukan Perdana Menteri, yang bukan VVIP, orang miskin ini yang tak ada duit? Pakcik Makcik Oto Arung, semua saksi-saksi di pihak Ismail Sabri mengakui
semua tuduhan-tuduhan jenayah ke atas saya adalah palsu dan tidak ada bukti dan hanyalah spekulasi. Betapa teruk dan betapa parahnya kes ini antara saya melawan Ismail Sabri. There is no case. Saya difitnah dalam mahkamah. Kononnya saya menghina Perdana Menteri. Sekalinya peguam-peguam saya tanya dengan saksi-saksi kumpulan Ismail Sabri depan hakim, mereka semua tak boleh jawab. Apa kesalahan jenayah Jufazli sebenarnya? Apabila peguam-peguam saya menggasak kumpulan Ismail Sabri dalam mahkamah, geng-geng Ismail Sabri, loyalis politiknya, mereka mengaku semua hanyalah rekaan mereka semata-mata, spekulasi semata-mata, hanya andaian mereka semata-mata. Dalam undang-undang dan perlembagaan, dalam proses perbicaraan mahkamah, andaian semata-mata, spekulasi semata-mata, ikut otak dan perasaan sendiri semata-mata, ini ditolak oleh hakim. Sebab itu saya menang besar lawan Ismail Sabri. Oleh hal demikian, apabila semua saksi Ismail Sabri ini tidak dapat menunjukkan dan memperincikan bukti-bukti kesalahan jenayah Jufazli, maka hakim mengisytiharkan saya menang secara rasmi sebentar tadi, Pak Cik Makcik Oto Arum. Ketiga, saya menang besar dalam kes melawan Ismail Sabri adalah kerana isu video TikTok dan akaun TikTok yang ditonton berjuta-juta rakyat, berpuluh-puluh juta rakyat. Apabila ditanya oleh peguam saya, apa masalah dengan video TikTok itu? Tidak menggugat atau menghuru-harakan negara pun video Jufazli. Akaun TikTok tu siapa punya? Jufazli kah atau orang lain? Soalan mudah ini pun Ismail Sabri dan pasukan peguamnya dan saksinya tak boleh jawab depan hakim. Mereka paksa saya untuk bagi username dan password akaun TikTok yang tak wujud pun. Bila ditanya oleh peguam saya, sudah tanya dengan syarikat TikTok kah? Akaun TikTok tu memang milik Jufazli Syamat? Kenapa anda paksa dan ugut Jufazli? Bagi username, bagi password. Sampai anda tuduh Jufazli sengaja tak nak bagi password. Betapa teruknya, betapa dupangnya kes ini, sehingga saya menang bergaya dalam mahkamah. Kerana sememangnya satu pelanggaran undang-undang apabila geng-geng PM ke-9 memaksa saya bagi username dan password akaun TikTok yang bukan milik saya. Maka kes ini yang didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 233 terbatal. Dua pertuduhan jenayah dibuka atas nama saya secara politik, secara sembrono, ikut suka hati mereka walaupun saya tak ada jenayah. Hanya kerana video saya viral, ditonton berjuta-juta orang, mereka anggap saya ni penjenayah. Akhirnya hakim membersihkan nama saya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Saya menang. Sebab itu saya menang lawan Ismail Sabri dan saya bangga untuk mengumumkan perkara ini. Maka sebagai kesimpulan, saya harap kemenangan saya melawan Perdana Menteri ke-9 ini menjadi rujukan kepada rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Jika kita sebagai rakyat dikambing hitamkan dalam mahkamah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan jenayah bermotifkan politik yang tak ada bukti, kita kena lawan mengikut saluran undang-undang yang sama.
Saya sangat beruntung dan sangat bernasib baik. Ada ramai rakyat Malaysia yang membantu saya untuk menang dalam kes mahkamah ini. Saya sangat-sangat untung dan sangat-sangat berjaya. Saya sendiri terkejut dalam mahkamah. Saya lawan orang besar, pakcik-pakcik Otto Arum. Saya menangis tadi mendengar pengumuman hakim. Saya menangis depan peguam-peguam saya, depan adik-beradik saya. Saya tak sangka saya boleh menang lawan Ismail Sabri, sebab saya tahu Ismail Sabri kabel besar, VVIP, banyak duit. Tetapi akhirnya kebenaran berpihak atas perjuangan keramat rakyat ini. Apapun, saya harap mana-mana bekas Perdana Menteri yang berdendam dengan saya tidak ada masalah untuk berperang dalam percaturan kuasa ini. Tetapi kalau perangai seperti kebudak-budakan, membuat pendakwaan bermotifkan politik, siasatan belum selesai, tidak ada bukti, anda tidak tahu sama ada betul atau tidak semua tuduhan-tuduhan jenayah tu, tolong hentikan pendakwaan-pendakwaan bermotifkan politik ini untuk menindas rakyat, untuk menutup mulut rakyat. Hanya kerana saya membangkitkan isu-isu harga barang sangat mahal di zaman Ismail Sabri. Sampai Ismail Sabri tumbang. Ismail Sabri berdendam dengan saya. Sampai sekarang dia tak nak tutup kes itu dengan orang-orangnya. Tetapi syukur Alhamdulillah, Allah tunjukkan saya di pihak yang benar bersama rakyat Malaysia. Menegur seorang Perdana Menteri tentang isu harga barang yang sangat mahal sengaja dinaikkan olehnya bukan satu jenayah. Saya tidak pernah menghina Ismail Sabri. Malah ketika beliau menjadi Perdana Menteri, saya menyokong beliau jadi Perdana Menteri ke-9. Tetapi apa yang dia balas? Dia dakwa saya dalam mahkamah secara politik. Tetapi Allah Maha Adil, pakcik-pakcik Otto Arum. Hakim memberi kemenangan kepada saya, bukan kepada Ismail Sabri, bukan kepada pasukan peguam dan konco-konco Ismail Sabri. Ini kes besar dan ini memalukan Ismail Sabri dan Kerajaan Perikatan Nasional Pintu Belakang yang sudah tumbang di Putrajaya. Kerana kes ini memang dibuka oleh Hamzah Zainuddin, bekas Menteri Dalam Negeri, Kerajaan Perikatan Nasional Pintu Belakang, Kerajaan Tepuk Atap, berpakat-pakat dengan Ismail Sabri untuk menghancurkan hidup saya, untuk mempermalukan saya. Tetapi bukan saya yang malu hari ini, bukan saya yang hancur. Saya kesian tengok Ismail Sabri, namanya buruk, diumumkan oleh hakim kalah. Untuk makluman pakcik-makcik Otto Arum, Ismail Sabri sepatutnya menjadi saksi dalam perbicaraan mahkamah ini. Tapi disebabkan kes prima facie gagal dibuktikan oleh pasukan peguam Ismail Sabri, Ismail Sabri sudah checkmate and game over dalam mahkamah hari ini. Ismail Sabri ingat dia boleh menang lawan saya, pakcik-makcik Otto Arum. Ini bukan kali pertama saya dan keluarga saya menang dalam mahkamah Malaysia. Ini kali ketiga kami menang. Saya tidak berdendam, saya tidak sakit hati dengan Ismail Sabri, dengan bekas Perdana Menteri ke-9 atau mana-mana Perdana Menteri sebelum ini yang ambush rumah saya, yang tangkap saya. Sampai dalam kes ini, kami dipaksa untuk dihalau daripada rumah tempat tinggal kami. Pakcik-makcik Otto Arum, sampai tahap itu kami diugut. Rumah kami diserbu tanpa ada warrant. Dan mahu sampai bila kami dizalimi tahap ini? Kerana kami tidak ada jenayah. Dan terbukti, akhirnya hakim umumkan Jufazli Syamah menang kerana pasukan Ismail Sabri gagal membuktikan semua kesalahan jenayah saya dalam negara Malaysia. Sebab itu saya tidak lari macam Jolo keluar negara, macam menantu Muhyiddin keluar negara, macam Raja Petra keluar negara, macam Nur Sajat keluar negara. Sebab semua kes perbicaraan adalah wayang politik atas nama saya dan keluarga saya. Saya dan kedua ibu bapa saya serta adik-beradik saya bersabar dipejak-pejak dalam negara ini.
hanya kerana saya bersuara untuk rakyat dan negara, perkara yang betul, perkara yang benar. Ada 4 orang Perdana Menteri mahu lawan saya dalam mahkamah hari ini, tetapi semua Perdana Menteri itu kalah pakcik-makcik Otto Arum, dan semua Perdana Menteri itu sudah tumbang pun, hancur pupus di Putrajaya. Saya nasihatkan, let's move on. Saya bukan nak belagak, nak temberang, tetapi ini adalah kenyataan. Saya tidak ada kabel, saya tidak ada wang, saya tidak ada harta, saya tidak ada pangkat. Tetapi saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia yang menang besar dalam perbicaraan mahkamah hari ini, membuktikan perjuangan saya cukup berbaloi dan tidak sia-sia. Bosku ada kabel besar, kalah di mahkamah. Muhyiddin ada kabel besar, kalah di mahkamah Kelmarin. Sheikh Saddiq ada kabel besar, kalah di mahkamah. Ismail Sabri ada kabel besar, kalah di mahkamah hari ini lawan Ju Fazli. Tun M lawan Ju Fazli, lawan kakaknya, adik-beradiknya di mahkamah 2019, kalah juga. Semua Perdana Menteri kalah di tangan saya, pakcik-makcik Otto Arum. Kerana hakikatnya, selama ini modus operandi dan master plan politik untuk ambush rumah saya tanpa warrant, mereka-reka kesalahan jenayah saya, semua laporan-laporan berita untuk mempermalukan saya akhirnya gagal untuk menghancurkan nama saya dan keluarga saya. Yang hancur siapa? 4 orang Perdana Menteri sebelum ini di Putrajaya, yang berkuasa, yang merompak, yang memerintah secara zalim. Hanya kerana saya mempunyai ramai followers, ramai subscribers, ramai haters, hanya kerana saya sangat terkenal, saya cuba digambarkan sebagai seorang penjenayah, tetapi akhirnya nama saya dibersihkan hari ini oleh Mahkamah Malaysia yang paling berkuasa dalam percaturan kuasa Malaysia. Pengumuman oleh hakim membuktikan Mahkamah Malaysia tidak boleh dibeli oleh mana-mana aktor politik, oleh mana-mana politikus, oleh mana-mana bekas Perdana Menteri yang kaya raya bilion trilion hasil mereka merompak di negara ini. Kemenangan saya ini membuktikan keadilan, kedaulatan undang-undang wujud dalam institusi kehakiman negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Ya, mahkamah bukan milik Ismail Sabri, bukan milik Muhyiddin, bukan milik Perikatan Nasional. Mahkamah ini adalah institusi yang berdaulat, yang bebas, yang transparan, yang adil, milik Kerajaan Agung, Kerajaan Rakyat. Maka saya menjunjung tinggi atas rasa setia kepada raja dan negara, daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Jutaan terima kasih kepada Kerajaan Agung Kerajaan Anwar Ibrahim kerana menegakkan kedaulatan undang-undang dan tidak mencampuri urusan mahkamah. Saya sangat-sangat bersyukur bahawa akhirnya semua wayang perbicaraan mahkamah bermotifkan politik menunjukkan saya di pihak yang benar dan saya di pihak yang menang. Semoga Allah terus merahmati pemerintahan Kerajaan Agung Raja-Raja Melayu Islam yang menjaga kebebasan dan keadilan sistem kehakiman negara yang bertaraf world class ini. Tidak ada satu orang pun Perdana Menteri yang membuka kes mahkamah saya secara politik dari tahun 2016 sehingga tahun 2023 menang dalam mahkamah melawan saya dan peguam-peguam saya. So, hentikan semua projek politik untuk menghancurkan saya, kerana akhirnya apabila semua bekas Perdana Menteri mereka-reka kesalahan jenayah saya dalam mahkamah, isytiharkan perang kepada saya dalam mahkamah, buat pendakwaan bermotifkan politik dalam mahkamah, akhirnya Perdana Menteri ini tanpa mereka sedari mereka sedang menghancurkan diri mereka dan menggali lubang kubur mereka dalam mahkamah melawan saya yang tidak ada jenayah. Dalam percaturan kuasa ini, saya tidak ada kes jenayah merompak seperti Sheikh Saddiq, seperti bosku, seperti Abah Muhyiddin, seperti Mail Lambung, seperti Tun M, pakcik-makcik Otto Arum. Sebab itu, saya menang ini bukan kerana saya kebal, bukan kerana saya ada kabel besar, tetapi peguam-peguam saya dan rakyat Malaysia sudah membuktikan, saya tidak ada jenayah di negara ini. Akhir kata, saya maafkan Ismail Sabri dan semua bekas Perdana Menteri yang berkomplot bermain wayang politik dalam mahkamah.
Saya tidak akan berhenti berjuang sekalipun 100 kes direka-reka bermotifkan politik atas nama saya dalam mahkamah negara ini. Kerana saya tahu hakim dan mahkamah Malaysia tidak boleh dijual beli di atas tanah Malaysia merdeka dan berdaulat ini, pakcik-pakcik Otoaro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali Ismail Sabri yang kalah teruk secara rasmi lawan Jufazli Syamad dalam mahkamah Kuala Lumpur sebentar tadi. Kepada rakyat Malaysia, kepada peminat-peminat saya, kepada peguam-peguam saya, kepada penaja-penaja keuangan saya dalam negara ini maupun di luar negara, kepada keluarga saya, tanpa anda semua, siapalah saya dalam perjuangan ini sehingga saya boleh menang melawan VVIP yang sangat berkuasa, kaya raya, hasil merompak, bekas Perdana Menteri yang besar kabelnya dalam Mahkamah Malaysia, Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Allah Maha Kuasa. Perdana Menteri perompak yang sudah tumbang di Putrajaya dihancurkan oleh Allah tidak ada kuasa dalam Mahkamah Malaysia, pakcik-pakcik Otoaro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini adalah hari paling gembira untuk saya. Saya ingatkan saya kalah lawan Ismail Sabri. Tetapi rupa-rupanya kun fayakun, Allah terbalikkan bumi ini. Rakyat biasa, rakyat miskin yang tidak ada kabel seperti Jufazli Syamad menang besar mengalahkan bekas Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Mahkamah Kuala Lumpur secara rasmi dalam sejarah politik dunia, dalam sejarah politik Malaysia. Game is over. Sekian. Terus hidup suara keramat rakyat paling berbisa di atas bumi Allah ini. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat dalam percaturan kuasa dunia yang sangat ditakuti oleh Ismail Sabri, Muhyiddin dan semua bekas Perdana Menteri yang berdendam selepas tumbang oleh Jufazli di Putrajaya. Sekian. Terima kasih.